Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada yang dah like, share dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Cengkeh Channel. Korang ingat lagi tak kisah pocong yang dikongsikan oleh Ita? Kalau korang ingat, akak nak sampaikan lagi kisah yang pernah dijanjikan oleh Ita yang berlaku dekat kampung dia. Jadi, untuk tidak membawa masa, jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan umur yang panjang, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum ni Ita ada janjikan nak share kisah seorang pakcik kerja guard dekat kampung dia. Hari ni akak sampaikanlah kisah tersebut. Terima kasih Ita kerana beri kepercayaan pada akak untuk sampaikan kisah-kisah dari Ita. Sebelum akak teruskan dengan pengalaman seram pakcik ni pada semua, akak nak ceritakan sikit tentang latar belakang pakcik ni. Akak gelarkan pakcik ni sebagai Pak Man, bukan nama sebenar. Pak Man ni dia dah berkahwin, ada anak 4 orang. 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Tapi Pak Man dia dah kehilangan seorang anak lelaki dia kerana penyakit kanser. Anak syurga yang akan sentiasa menanti Pak Man dan isteri di syurga kelak, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Pak Man ni tak habis sekolah tau. Menulis pun tak berapa nak mahir. Apatah lagi kebolehan dari segi pekerjaan yang memerlukan kemahiran. Pak Man akui tak memiliki apa-apa kelebihan macam tu. Jadi Pak Man dia tak ada pilihan untuk sara keluarga. Pak Man kena juga kerja untuk dapatkan duit. Mula-mula Pak Man ni dia bercucuk tanam je, tapi tak menjadi. Tanamlah apa pun, tetap tak menjadi dengan hasil tangan Pak Man tu. Dia pun risik kerja, risik punya risik kerja. Akhirnya Pak Man dapatlah satu temuduga kerja kosong yang berdekatan je dengan rumah Pak Man. Kerja kat situ memang selalu sangat kosong sebab kawasannya sunyi dan agak keras. Pak Man time tu masa dia nak pergi temuduga tu kan, 100 kali dia fikir semula sama ada nak kerja ke tak nak kalau dia berjaya temuduga kat situ. Tak ramai sebenarnya persaingan Pak Man masa nak kerja tu sebab Pak Man seorang je yang ditemuduga pada waktu tu. Nak dijadikan ceritanya, Pak Man dipanggil untuk terus lapor diri. Hari yang dipanggil kerja tu, bos tempat dia kerja minta Pak Man ni terus je kerja sebab tak ada orang gantikan pekerja yang lama. Pak Man ditaklimatkanlah oleh ketua pengawal apa yang perlu dibuat dia masa mengawal. Pak Man jadi guard dekat satu kilang yang membuat gelong bulat yang berat tu. Apakah nama dia? Akak pun tak retilah nak sebut. Alahai, kalau biasa kita tengok kan dekat tepi jalan, kadang-kadang ada tersusun tau benda bulat macam orang guna untuk buat telaga tu, yang buat dari simen tu. Kilang benda tu lah tempat Pak Man kerja. Besar kilangnya tu. Kalau meronda biasanya Pak Man akan naik motor. Sebab kalau jalan kaki tak teronda kata dia. Luas kawasannya tu. Seminggu bekerja dari hari melapor diri, Pak Man rasa macam tertipu pun dia. Orang-orang kampung duk bagi tahu dia. Ada pocong lah, ada Kak Lang lah, Kak Punting lah, macam-macam lah. Tapi yang pasti tempoh seminggu dia kerja kat situ, Kak Tipah pun tak ada lalu kat situ. Masuk minggu kedua, lebih meyakinkan Pak Man untuk meronda motor sambil menyanyi. Sebab dia tak rasa pun macam ada sesuatu yang perlu digusarkan dekat situ. Tak ada meremang pun.
Kebetulan masa dia tengah happy time tu, yelah bos kan baik hati. Hari tu bos ada bagi makan free. Dapat jugalah Pak Man ni kenyangkan perut dia berjaga malam, kata Pak Man. Elok dia tengah menghiburkan hati dia sendiri atas motor sambil menyanyi apa semua. Pak Man rasa motor dia tiba-tiba jadi berat. Jalan cantik. Walaupun bukan jalan bertar, tapi memang cantik lah jalan dekat sekeliling kilang tu. Pak Man dia nak berhentikan motor dia. Dia nak tengok bahagian tayar. Kot-kot lah tayar tu pancit ke. Ada logiknya kat situ. Baru je Pak Man berhentikan motor, Pak Man dapat rasakan ada sesuatu berada dekat belakang tempat duduk dia. Tapi tak berapa jelas lah nak tengok. Sebab lampu kat kilang tu pun sama-sama je time tu. Maklumlah, kilang dekat kawasan kampung. Tengah-tengah kawasan pula semak samun pula tu. Memang agak kelam lah sekelilingnya. Pak Man, dia nak kangkangkan kaki dia. Dia nak turun motor. Tapi kaki kanan Pak Man terkena sesuatu. Macam tu. Sekaligus mata Pak Man, dia perhatikanlah pada objek yang terkena kaki dia tu. Alangkah terperanjatnya Pak Man. Objek tersebut berbungkus kain putih dengan muka yang buruk amat. Daging pada muka tu macam dah terkopik-kopik macam tu. Bahagian mata makhluk tu macam ikan yang tersangkut pada mata kail tau. Mungkin inilah pocong yang sama dalam cerita Ita sebelum ni kot. Pak Man dia tak jadilah nak turun motor. Dia start semula motor, lepas tu dia cuba tinggalkan tempat tu, tapi motor still juga rasa berat. Bila teringatkan ada orang kampung pesan, kalau jumpa hantu, laung je nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak-banyak kali. Jadi Pak Man pun dia menjerit lah, dia sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar banyak-banyak kali. Motor masih juga berasa berat. Walhal Pak Man ni dah habis pulas dah minyak dia tu, minyak lah kan. Berat juga. Pak Man tak tahu dah nak fikir apa dah time tu. Dia teringatkan cerita-cerita hantu yang dia dengar biasanya. Baca Ayatul Kursi. Baca. Dia baca Ayatul Kursi. Alhamdulillah, lancar bacaan Pak Man masa tu. Pak Man istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Banyak kali dia istighfar lepas tu. Sehinggalah motor Pak Man ni menghampiri pintu depan bangunan kilang tu. Barulah pocong tu hilang. Motor Pak Man dirasa berbeza sangat. Dah ringan dah. Terlajaklah pula Pak Man time tu. Mengelong tayar motor Pak Man tu mujur tak terbalik, tahu tak? Bila dalam keadaan berat dia cuba juga pecut. Tiba-tiba dah ringan. Memang terlajaklah motor dia. Pak Man dia habis je shift malam, dia balik kejap. Lepas tu dia nak kena sambung lagi shift siang sebab masa tu dia seorang je yang jagakan kilang tu. Sehinggalah ada orang lain masuk, ada seorang lagi lah pekerja masuk. Barulah Pak Man boleh gila-gila shift. Malangnya, pagi selepas Pak Man disakak pocong tu, Pak Man alami demam panas. Maka tak dapatlah Pak Man masuk kerja selama 2 hari. Siapalah jaga kilang tu ya? Tak tahulah macam mana bos kilang tu nak handle masalah pula. Sebab Pak Gad tak ada pun time tu. Yang Pak Man tahu, bos kilang tu take care sangat dengan Pak Man. Siap datang, hantar makanan banyak bersama dengan buah-buahan. Pak Man jadi sebersalah dengan bos dia. Tapi kerisauan dia untuk masuk kerja malam juga membuatkan dia rasa serba tak kena tau. Pak Man dia dah okey sikit, dia masuk semula kerja macam biasa. Tapi kali ni agak luar biasa lah sebab Pak Man minta pada bos dia untuk berjaga di bahagian depan je dulu. Ambil masa untuk beranikan diri ke bahagian belakang bangunan kilang tu. Maknanya dia tak nak ronda lagi lah macam tu. Ronda pun gitu-gitu je. Lama juga korang Pak Man tak diganggu selepas tu. Lebih kurang 3 ke 4 bulan jugalah. Okey, semuanya dalam keadaan yang terkawal. Dalam tempoh tu, Pak Man dah semakin mengenali dengan lebih jelas lah kawasan kilang. Malahan kawasan Lombok Lama bersebelahan dengan kawasan kilang tu juga mula diketahui oleh Pak Man. Lagi lama dia kerja kat situ, maka lagi banyaklah pengetahuan dia tentang perkara-perkara mistik kat kawasan tu. Sebab lagi ramailah yang mula buka mulut bercerita pengalaman masing-masing ataupun pengalaman orang lain. Kalau nak dikenangkan kali pertama bertemu dengan pocong,
Itu dah buat Pak Man rasa serik sangat nak teruskan kerja. Tapi apa yang lebih buat Pak Man serik adalah bila tengok anak-anak dia terpaksa berlapar sebab tak ada duit nak beli beras. Jadi Pak Man dia tekad dia nak bawa Walkman, radio kecil yang boleh dengar dekat telinga tu. Alah, yang murah-murah beli kat pasar malam tu je korang. Pak Man dia bawa lah benda tu bersama dengan kaset orang mengaji Al-Quran. Pak Man banyak habiskan masa tau untuk dengar bacaan orang mengaji untuk kuatkan semangat dia. Alhamdulillah lah, tak adalah rasa takut sangat. Tapi Pak Man tak nafikan lah dia pernah aksiden motor langgar pokok sebab nak mengelak pocong dekat tengah jalan. Masa tu cedera teruk Pak Man time tu. Memang pocong suka sangat tempat tu agaknya, kata Pak Man. Itu baru part pocong. Pak Man pernah juga jumpa dengan Kak Lang masa dia tengah meronda kawasan satu perumahan lama yang dah tak dihuni sesiapa pun berdekatan dengan kawasan kilang dia kerja tu. Ingat tak? Ita pernah lalu kawasan tu untuk pergi ke pasar. Jalan shortcut dia. Tempat yang sama Ita ceritakan sebelum ni lah. Kak Lang tu duduk bertenggek atas pokok sambil mengilai. Sudah. Suara Kak Lang tu bunyi dia lain macam tu. Suara halus. Tapi macam garau pun je. Bercampur bau lah pendek kata. Yang buat Pak Man rasa nak terkencing time tu, bila Kak Lang tu menangis kan. Aduh, getar lutut. Wak Imam motor Pak Man dah jauh tinggalkan pokok yang hantu tu bertenggek sekalipun. Suara tu seolah-olah mengikuti Pak Man. Tak hilang dari pendengaran Pak Man seperti semudah ABC je dah gerak. Dah tak ada suara. Tak ada. Padahal Pak Man ni dah balik dah ke pondok pengawal dia masa kena kacau tu. Tapi suara menangis tu still ada lagi. Pak Man dia cepat-cepatlah pasangkan kaset orang mengaji. Suara tu tak terus hilang kat situ. Tapi mendayulah suaranya tu dah. Lepas tu barulah perlahan hilang. Oh, meremang kata Pak Man. Bukan mudah korang kita nak cari rezeki. Kadang-kadang pilihan tak ada. Kena juga hadapi rintangan macam ni. Lain orang, lainlah pengalaman. Masing-masing tak sama. Tapi Pak Man kata ada juga yang lalui keadaan yang sama. Macam dia lah sebelum ni bekerja kat situ. Ramai yang dah lalui perkara yang sama macam tu. Tapi itulah, kalau hati tak kuat, terus berhenti. Kalau hati kuat sekalipun tapi tak tahan, asyik kena kacau pun akan berhenti kerja juga. Pak Man jugalah yang terikat dengan keperluan keluarga. Nak atau tak, itu je kebolehan Pak Man yang tak ada kelulusan tinggi tu kan. Jadi Pak Guide je lah. Tapi kan korang, ada Pak yang kelakar tau. Satu hari Pak Man ni dia dapat offer jadi Pak Guide kat sekolah pula. Tapi Pak Man kata seronok pula bila banyak jumpa dengan hantu macam tu. Pula dah. Kalau dia berhenti, hantu-hantu tu kan kebosanan pula ambil. Asyik kacau je, tukar orang. Kacau je, tukar orang. Kotlah selalu sangat kacau Pak Man, lambat laun Pak Man pula yang kacau hantu tu pula. Barulah lari tak cukup tanah hantu-hantu tu. Sampai ke situ Pak Man bergurau tau. Pak ni akak memang tergelak lah. Boleh tahan juga gurauan Pak Man ni ya. Patutlah dia makin berani masa jumpa kakak cantik dekat perumahan yang ditinggal tu. Masa tu Pak Man mental dia dah semakin kuat. Dia saja-saja je lah nak pergi meronda dekat perumahan kosong tu. Sebab ramai yang cerita ada kakak cantik kat situ. Agak-agak dah bosan, dah asyik ronda kawasan kilang je. Makanya itulah Pak Man kadang-kadang dia melencong pergi ke perumahan tu sekali-sekala. Masa jumpa kakak cantik tu, Pak Man memang perasan dah ada seorang perempuan berdiri dekat salah satu rumah kosong dekat situ. Tapi Pak Man kata, aku tak kacau kau janganlah kacau aku. Time ni memang dah lama dah Pak Man kerja kat kilang tu tau. Dah masak sangat lah dengan persekitaran kawasan-kawasan kat situ, termasuklah lombong yang menyeramkan yang orang tak berani nak pergi malam-malam tu. Kakak cantik tu tak ada bunyi apa pun, sekadar berdiri je. Lepas tu muka dengan badan dia menghala ke arah Pak Man yang tengah bawa motor. Pak Man dia buat je lah masa dia nampak tu. Dah pesan jangan kacau kan. Jadi dia buat tak tahu je lah. Dengar kata jugalah kakak cantik tu memang tak ada pun dia kacau Pak Man masa tu dekat depan rumah kosong yang dia berdiri tu. Alhamdulillah lah.
bisik hati Pak Man. Pak Man dia teruskanlah bawa motor sampai nak tuju jalan masuk ke kilang dia kerja tau. Alangkah terkejutnya Pak Man, kakak cantik tu berdiri betul-betul dekat tengah jalan. Pula Dahlah jalan tu sempit, laluan jalan pejalan kaki je. Muat-muat untuk motor sebiji je. Tang situ pula lah dia nak sakat pun. Pak Man, dia tiba-tiba hilang kawalan handle motor. Dia termasuk dekat dalam semak dengan motor-motor sekali cium semak. Kakak cantik tu tak nak beredar tau dari jalan tu. Pak Man dia mula jadi susah hati dah. Dia hari-hari duk dengar orang mengaji, berselawat, berzikir masa kerja. Bukan dengar saja tau. Time tu lah segala ilmu yang dia boleh ingat, dia baca. Dia selawat ke atas Nabi, dia memuji-muji nama Allah sampailah doa makan sekali semua dia baca. Ikut mana yang mudah diingat, semua dia baca. Pak Man baca dan baca. Kakak cantik tu hilang dari pandangan. Memanglah menghilang. Tapi seram juga nak ingat semula cara dia menghilang tu korang. Mula-mula, kakak cantik tu dia terapungkan kaki dia macam orang terapung lah. Kaki dia still nampak tau. Sebab time tu Pak Man dia pakai lampu yang letak atas kepala tu kan. Kebetulan kalau meronda memanglah ada kalanya Pak Man dia akan pakai lampu tu. Jadi memang jelas lah kaki kakak cantik tu. Aduh. Lepas tu dia terapung, bukan terus hilang tau. Dia tenung dulu ke arah Pak Man. Muka macam perempuan cantik lah. Tak ada pun macam orang duk cerita muka berdarah lah, berkopek lah semua. Memang muka cantik je. Sebab tu lah Pak Man panggil kakak cantik. Cuma masa dia renung ke arah Pak Man tu, muka dia garang sungguh lah. Macam tak puas hati dengan Pak Man. Tak dan lah pula nak tengok hidung dia mancung ke tidak, bibir dia seksi ke tidak. Sebab ramai yang tanya soalan tu kan. Lepas dia Pak Man ni cerita kepada orang kampung. Dia duk fokus pada kaki je dari awal sampailah ke sudah. Langsung dia tak perhatilah kecantikan pada wanita tu macam mana. Tapi memang cantik lah. Kulit putih gebu. Kaki dia panjang. Bukanlah panjang yang macam alien tu, tak. Macam kita manusia juga. Tapi cantik-cantik lah. Macam tu. Tapi pucat lah kaki dia. Muka dia pun pucat. Macam ayat. Mata dia time tu merah. Macam mata hantu. Sama je mata hantu tu semua. Itu sebab lah bila dia tenung tu memang betul-betul marah. Ada warna merah. Yang ni memang Pak Man perasan. Warna merah tu duduk mengalir dekat mata dia tau. Macam tu. Macam dia tengah menangis pun ya. Tapi biasa kan kalau kita menangis, air mata kita kan jernih. Ini tak. Dia menangis, merah. Mengalir macam tu. Pak Man tak perasan bila masa dia dah terkencing sebenarnya. Tapi tahu-tahu je, seluar Pak Man dah basah dah lepas tu. Maaflah korang. Hadaplah sendiri kalau nak tahu terkencing ke tidak. Masa tu mulut Pak Man masih kumat kamit baca apa-apa. Tapi yang pasti, dah tak tersusun dah. Ayat-ayat yang Pak Man baca dah tak ingat dah tunggal langgang. Pak Man dia tak ada pilihan time tu. Terpaksa juga dia bangun, dia gagahkan diri dia untuk azan. Walaupun dalam keadaan seluar dah lencun dah. Sebab kakak cantik tu stay juga terapung kat situ. Anehnya, baru je Pak Man ni nak baca bismillah lah. Maksudnya dia nak azan baca bismillahirrahmanirrahim, nak azan ni. Tapi tak sempat azan tau. Tiba-tiba kakak cantik tu menangis pula dah. Lepas tu dia terbang pergi ke arah rumah kosong yang banyak-banyak kat kawasan berdekatan tu. Lepas tu hilang dengan sayup-sayup suara perempuan menangis. Tangisan dia betul-betul sayu, lembut je. Kita dengar, kita akan rasa kesian tau. Tak kira lah dia tu hantu kan. Tapi suara dia tu macam tak tahulah betul ke tak apa yang akak try buat ni kan. Memang Pak Man dia tak faham kenapalah kakak cantik tu sedih sangat. Yang pasti kakak cantik tu tak pernah muncul dah lepas tu kecuali Kak Lang dengan Kak Chong ni. Abang Chong, Kak Chong lantak lah. Dua-dua ni memang jenis hantu yang nakal lah boleh dikatakan. Ada je nak muncul, ada je nak kacau, ada je nak menyakat. Lama-lama Pak Man ni dia jadi lali lah dengan depo rekod tu. Kecuali kakak cantik je. Sebab agak lain macam. Sebab kakak cantik tu slowly terapung.
Kita nampak perempuan terapung pun memang silap hari bulan boleh lintah pukang tau. Pak Man ada juga pernah jumpa dengan orang yang dah meninggal. Sebab dekat belakang kilang tu dia ada satu kawasan tanah simpanan. Biasanya kalau orang-orang besar yang pangkat datuk-datuk ke orang yang kaya-kaya kan, dia belilah tanah dekat situ. Pak ni ceritanya lagi seram. Tapi penatlah akak nak bercerita kali ni. Akak sambung lain kali lah pula korang. Nak selit jugalah bahawa Pak Man kerja kat kilang tu sampai pencen tau. Hebat tak Pak Man? Punyalah lama. Tabik spring lah akak pada Pak Man ni. Sebab dia kata banyak yang Allah nak bagi pada dia sepanjang dia kerja. Paling mahal adalah ilmu agama. Bila kita diuji dan kita cuba pelajari ujian yang diberi, maka semakin dekatlah kita dengan Allah. Kerana Pak Man semakin dekat dengan Al-Quran sejak kerja dekat situ. Kadang-kadang masa digunakan untuk fahami isi-isi Al-Quran yang dia dengar tau. Masya Allah, bertuahnya Pak Man kan? Cemburu pula rasa. Sekian korang. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Terima kasih korang kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.